Follow. Betul. Betul. You must follow the order. Sebab memang kita faham pun universiti lahirkan untuk diorang ni follow. Kita jadi macam. Kenapa ketagihan porn ataupun tengok porn ni tak bagus untuk lelaki? Kedua, apa solution? So kadang orang ingat bila dia ada masalah untuk menguruskan emosi. Contohlah biasa kita dengar down, tak konsisten fokus. So dia ingat dia kena jumpa orang untuk tibai dia. Sebenarnya bila kita tengok dari sudut sains dia, semua ni punca dia simple je. Modern world. Betul. Okay, pertama, welcome korang yang ada masalah konsisten, semangat, jangan lawan. Lepas tu susah nak fokus. Ini belum masuk Melalui masyarakat. Okay guys, welcome back dalam podcast episod yang seterusnya. Ini kita bersama Dr. Roland. So, bagi saya doktor yang kontroversi. Betul kan? Tapi saya tak suka kontroversi tu. Okay. Tapi bagi saya, you have, orang putih kata apa, you have the ball lah kan. Kadang selalu orang, kadang dia tahu ada benda yang tak okay, tak berani nak cakap kan? Betul. So sebenarnya itu antara salah satu bagi saya lah. As a man, dia kena ada macam tu. Dia kena ada satu pendirian yang kalau dia rasa tak betul, dia kena cakap. Kena stand up lah. I rasa apa yang Azri kata, you're right. We need to have the balls to do this thing. Yeah. Walaupun benda tu susah, tapi tu naluri laki. Yeah. If you tak stand up, you akan kena lunai lah. Yeah. Sebenarnya okay, tu kita punya tajuk perbualan hari ni apa doktor pasal kenapa lelaki makin lemah? Lelaki kan. So sebenarnya ini saya punya view lah. Saya yakin doktor sendiri mungkin boleh share sikit apa doktor punya career sekarang ni. Macam tadi yang doktor share tu, mungkin kita boleh bagi exposure sebab mungkin ada orang tak tahu. Okay, thank you Azri kerana bagi saya peluang ni share with you. And terutama sekali pada bulan November ni biasanya kita akan dengar isu kesihatan lelaki and everything. Okay. And topik kita tentang kenapa lelaki ni makin lemah. So nama saya Dr. Roland Victor, saya seorang doktor perubatan berdaftar dekat Malaysia dan menjurus pada isu-isu kesihatan lelaki. So bila kita lihat masalah kesihatan lelaki ni jarang kita dengar. Kita ada doktor sakit puan, tapi doktor sakit tuan tak ada. Mungkin Dr. Azri lah kat sini. Doktor sakit tuan online because you have done a lot, especially dalam memberikan motivasi tu. And untuk men ni, the psychological game ni sangat-sangat penting. Because mereka tak ada macam buddy ataupun pack to talk about all of this. Yeah. Mereka semakin lama semakin terpinggir. We are dispersing the men. So bila kita boleh disperse lelaki ni, kita boleh jadikan mereka lagi lemah. Tapi kalau lelaki tu united, kita strong. Ya. Dan kehancuran tamadun manusia bila senang je nak control the world ni. First, hancurkan lelaki, bagi dia orang simple je bagi saya. First, dropkan dia punya level testosterone. Definitely. Itu benda yang tengah berlaku for the past 50-60 years. Ya. Dan saya ada baca research di 20 tahun kebelakangan ni. Kalau dekat US dia ada buat research, 50% drop level testosterone di kalangan lelaki muda. Okay, so macam doktor lebih mahir tentang sains berbanding saya. Tapi sebab saya minat subjek ni kerana because saya businessman. Okay. So saya sendiri melalui banyak cabaran dalam hidup dan ada banyak achievement dalam hidup sejak daripada zaman kanak-kanak sehingga hari ini. Saya datang daripada keluarga miskin dan saya jumpa macam-macam orang. Saya develop team, all the youngsters. Bila saya buat live, buat video, semua soalan-soalan ni saya cuba nak cari kat mana titik sebenarnya. So kadang orang ingat bila dia ada masalah untuk menguruskan emosi. Contohlah biasa kita dengar down, tak konsisten fokus. So dia ingat dia kena jumpa orang untuk tibai dia. Tapi walaupun mungkin dalam 30 saat dia jadi semangat, lepas tu dia akan lembik balik. Sebenarnya bila kita tengok dari sudut sains dia, semua ni punca dia simple je. Modern world. Betul. Okay, pertama pemakanan. Sebenarnya asal makanan tu dia bagus. Bila datang orang bisnes, bisnes nak solve problem. Datang dengan processed food semua. Ya, kan, nak tukar bentuk dia melibatkan benda-benda artificial. So dia akan masuk sekali dalam perut kita. So selama berbelas tahun, berpuluh tahun kita consume, so dia akan end up, dia akan menurunkan level testosterone. Betul. Tu yang pertama. Lifestyle dari segi makanan first.
Kedua, dari segi exercise. Kan saya Physical lah. Physical activity. So bila kita tengok zaman moden ni datang kerjaya-kerjaya yang, dan kita didoktrin dan minda kita looking for easy job. Yes. Duduk kan, jadi jangan move. So duduk dalam bangunan, next apa jadi? Tidak ada pendedahan terhadap matahari waktu pagi. Betul. Kan kalau kita tanya mungkin ada orang, betul lah dah lama aku tak kena matahari. Yes. Kan lepas tu dia pelik, kenapa something wrong somewhere dengan aku punya mental, emosi kan. So saya rasa benda-benda macam ni, dan kadang-kadang ada orang bila saya bagi pendekatan untuk ajak dia orang buat weight training, resistance training, saya rasa ramai orang dia salah faham. Dia ingat bila buat weight training ni untuk develop muscle, tapi sebenarnya untuk memberikan fungsi sepatutnya kepada kita punya fizikal sebenarnya. Betul. Muscle ni akan datang, dia by product. Correct. Okay, dia sebenarnya kita bukan nak otot tu. Kita nak contoh, kita nak challenge kita punya fizikal tu, supaya, dan dia by product dia bila dia jadi semakin strong, otot tu datang sendiri. Betul. Sebenarnya macam tu. Jadi saya tengok benda-benda ni sebenarnya modern world ni yang membuatkan kualiti lelaki tu semakin drop. Betul. Sebenarnya. So kalau kita lihat daripada from the start, baka tu, sperma tu sendiri pun dah jadi lazy sperm. Yes. So kalau kita lihat kenapa benda tu berlaku, macam saya, kalau kita tengok kadang-kadang ada orang yang telah berkahwin 3-4 tahun and then tak ada cahaya mata and everything, and then they check, kita tengok sperm you weak lah, tak boleh bergerak laju. And then we ask, okay, kenapa benda ni berlaku? Apa you punya fitness level? Oh, I kerja je, I tak sempat nak pergi workout, I tak sempat untuk buat senaman kat rumah pun. Just malas nak buka even YouTube, follow macam 15 minutes punya exercise pun tak nak buat. And then dia masuk ke dalam satu sistem macam rat race. Dia letak dalam hamster wheel tu, run je. And then just like, okay, dia akan dia akan trade off time. But they don't build knowledge. They don't build skill. So apa yang terjadi, dia akan jadilah macam tu. Kau nak lagi duit, lagi laju, laju until they reach a point of they have burn out. Lepas tu akan ada community pressure pula. Okay lah, kau dah tua lah, kau kena kahwin. And then dia akan dibuang ke dalam, kena campak ke dalam awalan perkahwinan tu, and then they don't know what to do there. Lepas tu performance down, ada break up, and I think dia akan jadi lost man. So lost soul. Lost soul lah. Tapi ini sebenarnya, doktor, ini yang berlaku dalam realiti yang tak banyak dibincangkan tentang lelaki ni sebenarnya. Sebab semua perbincangan pasal wanita. Yes. Even kan, contoh hari ni kita tengok impact dia kan. Doktor, saya yakin doktor biasa tengok dekat media sosial. Sebab kita sekarang ni nak tengok society senangnya, kita tengok media sosial. Betul? Sebab media sosial ni menjadi satu platform komunikasi yang penting zaman ini. So kalau kita tengok, ada segelintir wanita lah, ataupun kita boleh tengok kat mana-mana, kecenderungan untuk luah perasaan ni dia jadi normal. Okay, dan kalau kita tengok something wrong somewhere, dia macam tak ada control dekat the emotion. Dan kita tahu wanita ni sebenarnya memang emosi dia begitu. Tetapi bila datang zaman moden ni, something wrong somewhere, dia macam jadi ekstrim dia punya emotion tu. So end up dia ada pasangan yang weak pula tu, lelaki yang weak ni, habis. Dia akan bulldoze through. Dan saya yakin tak ramai orang tahu impak kosmetik produk terhadap kesihatan mental dan dia punya hormon, terutama wanita dan sama dengan lelaki. Saya melihat benda ni, especially dari segi social media ni, the drama is macam ni tau. Female are flaunting. Male ni, algorithm social media tahu macam nak target dia and jadikan dia addicted kepada flaunting ni. So dia akan lose focus. And macam you selalu talk about focus. You want to get the job, focus and get it done. Tetapi social media algorithm ni, dia boleh play dengan something called as dopamine. Dopamine ni ialah what we define as apa yang akan get you addicted. Dia macam motivation kalau hormone. Kalau you tengok satu perempuan yang menayang, in terms of menayang asset dia online, dia tahu, media tu tahu nak target lelaki mana. And if you spend few seconds on that, datang lagi 10 gambar. Datang lagi. And the more media men are focused macam ni, they are not focused on the alternative, focus media macam nak build business, knowledge, improve themselves, dia akan terjebak ke dalam benda ni. And this does not go into social media. Dia akan pergi kepada benda-benda lain, macam OnlyFans lah, tu lah, ni lah, and then dia akan jadi addicted. Because dia tahu quality dia
sebenarnya baka kualiti laki ni perempuan tak nak pun. Because when the social media industry takes over, they will be left alone. Dia akan tak apalah, aku tengok porn cukup lah. Aku takkan ada drive untuk pergi pick up satu perempuan yang rasa sesuai untuk dia pun. Yes. They will feel low. And then what happens? Dia akan duduk macam tu. They go back home, quiet, alone. They akan just live on the screen. Yeah. Dan boleh jadi depressed kan? Depressed. Dan sebenarnya kalau kita tengok, first kenapa contoh lelaki macam ni, kalau kita tengok kenapa hari ni channel-channel OnlyFans yang amatur kat Malaysia ni growing kan, because of ramai weak men macam ni. Yes. Okay, dia tak ada drive, dia tak ada keberanian untuk jumpa wanita, untuk Face to bagi face. tahu, tak berani. Faham? Dia low self esteem dia drop because kalau kita tengok yang kita bincang dah awal tadi, dia level testosteron dia. Low. Sebab dia punya lifestyle dia. Okay, lepas tu tidur tak jaga. Tu memang betul. So bila dia dah addict kat benda tu, saya percaya macam ni doktor, saya bukanlah ahli sains. Saya faham macam ni. Saya dulu muda. Dia saintis jugalah you. Motivator tu kira saintis. Bila saya recall hidup saya, waktu muda remaja, kenapa dia sebenarnya kalau apa yang jadi kat hidup kita hari ni, based on 20 tahun lepas kita buat apa. Betul. Setuju? Betul. So, bila saya recall hidup saya waktu remaja ni saya memang aktif sport kan. Yes. Professional. Pagi training, memang kena high intensity, petang pun training. Kesan dia malam saya penat. Okay. So, bila penat saya tidur awal. Dan saya selamat daripada benda-benda yang jahanam kat luar sana. Kan? Jadi, saya faham macam ni. Waktu muda ni kita ada energy tau. So, energy ni kita tak boleh create dia. Kita tak boleh hancurkan dia. Yes. Kita hanya boleh divertkan energy tu. Betul. So apa saya buat? Sport tu saya telah menggunakan energy tu dekat sport. Jadi saya punya result hari ni, kenapa saya bila buat business easy untuk saya, tak ada masalah untuk saya start jual barang tepi jalan, jumpa 100 orang sampai melecek kaki, bagi saya easy. Sebab itu saya dah biasa high intensity. Jadi kalau budak muda hari ni, macam doktor cakap tadi, dopamin dia tu, hormon yang membuatkan motivation on something tu, dia guna dekat tempat yang tidak sepatutnya. Sebab tu end up dia akan jadi lemau, tak boleh fokus, tak boleh konsisten sebab energy yang dia ada tu dia dah guna kat tempat lain. Yes, betul. Kan? And bila kita lihat this energy punya feel ni, macam Azri, you mention macam the younger life, macam training for professional football. Yeah. Training for professional football ni, kalau you masuk masa time teenager ni, is almost macam you are a Spartan tau. I experienced that juga masa time tu, but I never played professional macam you. Tapi fokus on tapi serious sport. Hari-hari pukul 5 kena keluar main bola. Ya. Sama ada you main kat tim kampung ke tim Okay dok, lagi satu sorry. Kalau kita tengok, kita punya traditional dulu, main bola petang-petang ni dia jadi macam culture. Yes. Sekarang e-sport. Welcome to the modern world. So the physicality is lost. Yes. So the physicality is lost. So going back to that kind of environment, kalau you turun, if 20 orang tak show up that day, kita tak ada full game. Betul. Simple as that. Yeah. Kalau tak ada, kita kena main 5 Yeah, sebelah, main 5 kaki lawan ayam ke sebelah. nanti. Okay. Cuy ayam. Tapi so nampak tak the respect of everybody kat taman tu? Kalau aku tak show up, kalau macam dah nak hujan tu, tak apalah aku duduk kat rumah. We never say that. Ya. Kita berdoa macam hujan tak turun. Ya. Kalau hujan turun, kita dah balik. Betul. So respect tak sesama 20 orang walaupun mereka teenager. Kalau aku tak show up, member aku tak Dia dapat develop responsibility dalam man punya diri tu And then kalau kita main pun, the objective is to win. Yeah. Tak ada macam nak balik aku kalah gini, Yes. tapi kita main suka-suka. No, the ultimate design of male punya mentality or perspective is to win. To win and conquer, right? Conquer, exactly. It is always conquest. Yes. Conquest tu sangat-sangat penting. So hari-hari you bawa mentality tu. Okay, one, you have the physicality. Another one more, kita semua blessed untuk dapat macam education, sekolah rendah ke sekolah menengah ke college ke university and everything. Kat sana is also another mental fit. Whether you boleh compete tak dari segi mentality dalam sekolah. You don't want to slack. So dua elemen ni sangat-sangat penting. Kita boleh katakan that coco element tu sangat-sangat penting for men. Tetapi apa berlaku sekarang, macam Azri kata, look, tak payah keluar lah. Ada denggi, ada nyamuk pukul 5, jangan keluar. Yes. Apa-apa duduk kat rumah. And then another one more thing, hujan lah takut. Kita kalau hujan lagi kuat kita main tackle. So maksudnya parenting main peranan lah. Sangat penting parenting. Because parenting tu daripada umur lahir sampai 5-6 tahun tu,
if you tak develop the parenting macam hard sikit, they'll be soft. Ya. Utamanya lelaki lah. Dan kita cerita ini pasal lelaki kan. Lelaki memang kena train as a man, like a man. Betul. Memang kena train dia kena jadi drill. lelaki. Okay, tapi doktor, saya amati kan, saya rasa ada parents dan mungkin ramai dia ada mindset macam ni tau. Dulu aku tak dapat macam ni. Dulu bla 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 bla. So bila dia ada anak, dia lebih kepada nak ganti apa yang dia dulu. Faham? Okay. So contoh katakanlah saya pergi sekolah dulu, bapak saya driver lori. Okay. Tak ada masa untuk tengok sukan neka bla 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 kan, bawa teh kundur, bawa pendidikan apa semua kan. Tapi saya develop rasa tanggungjawab tu dekat saya. Okay, walaupun parents tak datang apa semua, saya tahu bapak saya punya tanggungjawab memang kerja, itu lelaki. Saya membesar macam tu. Yes. Saya punya tugas, saya datang hari sukan ni, make sure saya kena jadi champion. Sebab saya. Walaupun orang lain bawa parents semua, jadi saya tahu. Apa-apa jadi kat saya punya tanggungjawab. Okay, kalau saya fail, saya punya salah. Kalau saya berjaya, saya orang yang bertanggungjawab terhadap kejayaan saya. Okay? And also kita letak responsibility kepada family. Our win is our family's win. Ya. So hari ni kalau kita tengok, kadang-kadang ada orang, contoh kalau dulu dia tak dapat peluang sekian. So bila anak dia ganti, maksudnya dulu bapak kita dia train kita in a traditional way. Tapi bila datang parenting zaman sekarang ni, konon-konon yang moden punya. Contoh katakanlah dulu saya tak pasti Dr. Roland membesar macam mana. Katakanlah mak kita masak kan, lauk sekian. Berani tak nak tanya? Kalau kita teringin lauk lain, berani tak nak boleh. tanya? Tak berani, betul lah apa yang ada. Kau makan je. Tapi hari ni, dia orang dibesarkan dengan nak makan apa. Okay, so akan order. Pakai apps apa semua. Lauk sampai buka, suapkan dalam mulut dia. Lepas tu dia ludah, tak sedap. Ala baby. Nampak? So this kind of environment yang sedang terjadi dalam masyarakat kita. So this environment is especially brewing lah. So bila dia bawakan daripada umur 5 tahun hingga 7 tahun tu, our world order ataupun I katakan macam our world view tu mula develop. Kita ni orang apa, kita ni orang pertengahan ke, kita orang miskin ke, atau kita berada, kita boleh demand ke tak boleh demand. So then dia akan bawakan kepada sekolah. Sekolah, the circle improve. Obviously macam Malaysia punya culture, kita mungkin ada co-ed ataupun kita akan predominantly akan lepak dengan lelaki juga. This is instinct. Yeah. Protective instinct. So then the idea is brewing. And then at the same time, pergi kepada sekolah menengah, the circle expand. You become more vocal, you become more physically developed masa tu. Tetapi apa yang berlaku sekarang, because of apa yang Azli kata, all this makanan ni, kebanyakan makanan yang kita makan and all of this fast food and everything, dia pro-estrogenic. Pro-estrogenic ni maksudnya, dia akan mendedahkan sifat-sifat kewanitaan. Sebelum akhir balik you sampai. So maksudnya, if you buat drive-thru, you makan ayam yang kena dibekalkan dengan cukup lengkap hormon ni untuk besar dalam masa 28 hari dan sebagainya, badan you akan terima estrogen tu sikit. So it makes you soft. Immediately you akan perasan kenapa budak-budak ni, kalau pergi hari sukan sekarang, I pergi untuk anak saya punya hari sukan, kenapa my wife kata, Roland, you tengok budak-budak ni, budak form 5, budak sedarjah 5 darjah, kenapa mereka semua gedempul? Why they look like chicken? Shit. Because hormon lelaki tu belum masuk lagi. Belum masuk waktu dia lagi. Mungkin akan mula naik pada umur 13, 14 tahun, 15 tahun, baru testosteron akan kick in. But estrogen was already there already. Nanti bila hormon lelaki ni datang, dia kata macam, hey, I'm king now. Yes. And you know what will happen? You know what happened? The worst thing, bila estrogen dominant, testosteron akan tukar jadi estrogen. Itu masalahnya. Testosteron ni boleh tukar jadi estrogen, and estrogen tak ditukar kepada testosteron tu. Dia macam one way ticket. So dia akan jadi, badan dia akan become more obese and lose muscle. So dia akan nampak flabby. Tak nampak man kan. So sebab tu menangis. Dulu saya faham macam ni tau. Kalau wanita menangis kat media sosial, kita faham macam, okey lah perempuan, mungkin luar perasaan. Tapi sekarang, laki dah buat benda ni. Yes. Ini punca tadi ayam lah, betul tak? Salah satu lah. Salah satu. Stop makan benda ni. Betul guys. Jahanam kepala otak kita tau. Rosak tau. Kalau kita lihat, another one more interesting thing yang mungkin you tak pernah terfikir is like, yang kita makan ni,
ayam betina, bukan ayam jantan. Oh. And dari segi macam protein base, macam red meat kan, kita akan sembelih yang jantan je. Betina kita simpan untuk susu. So red meat dominance akan always be male meat. Uish. Deep Deep. Okay dok. Okay, so kadang-kadang ramai orang bincang-bincang ni tak ada solution kan. Okay, what is the solution? There's so many things lah. Okay, apa nasihat? 3 hari 3 malam tak habis benda ni cerita. Tapi okay, ni seronok. Okay. Sebab saya rasa macam ni doktor. Saya rasa dalam kita punya society tak ramai orang ada exposure sebenarnya. Kan? Sebab satu, latar belakang keluarga, betul? Environment sekeliling. Kadang dia orang tak tahu kenapa saya susah nak konsisten, fokus, kenapa. Tanpa dia orang tahu problem utama dia orang. Kan? Jadi mungkin kita boleh cerita hari ni dan dia orang start faham dan dia lagi ada sebab besar kenapa aku kena betul-betul jaga diri aku. Betul. So first thing, Solution dia. It start from the start. That means kita kena faham sebagai lelaki ni apa kita punya role. Apa role dia? From young kita kena ada leadership, kita kena protect our body, kita kena control our physique because hunter gatherer punya primitive punya mindset. Yeah. We are hunters. Hunters ni hormon testosterone. Kita bukan prey. Ya, betul. Kan? Tapi sekarang lelaki dia macam prey. Yang kena prey dengan perempuan pula. Aduh. Kita itulah sebab saya tengok macam ni. Okay, saya bukan ahli sains doktor kan. Saya tengok logik macam ni. Saya tengok traditional way dulu. Okay. So dulu-dulu punya peperangan, kita imagine, diberi bayangan bahawa pahlawan dulu badan dia sasa. Okay. Pegang besi, pegang pedang yang besi yang berat. Okay. Dan saya ada baca antara salah satu cara untuk level up dia punya testosterone dia, antaranya kita buat weight training, especially untuk lelaki lower body. Yes, betul. 100%. Kan, betul tak? Yes, betul. So secara natural kita boleh boost testosterone tu. So sebab tu orang dulu-dulu tu dia punya hungry to conquer kan. Lawan, menang, maruah tu dia tinggi. Betul. Orang ni rasa tak apalah, it's okay. Tak apalah, awak dulu. Dia konon-konon dia humble tau. So tak ada, dia low self esteem. So bila kita kata kenapa macam weight training, especially lower body weight training tu sangat penting, macam buat squat, deadlift. Sekarang lah. Dulu mungkin cara lain kot. So memang penting, kita dah ada banyak data tunjukkan that memang betul research tu. Confirm. Dan nak bagi satu tip lagi. Okay. So kenapa lower body training tu sangat penting? Because that is the biggest butt muscle. Quad, bicep femoris dengan glute ataupun punggung is the biggest muscle butt dalam badan. So bila you train the big muscle, you akan strike GH ataupun growth hormone, and the growth hormone akan pressure to improve the body punya testosterone level. I boleh cabar lelaki untuk buat bench press ke squat kan, lepas tu tengok erection pagi dia bagi macam mana. Kuat ke tak. Okay, lepas tu tetapi satu benda, before you go that, satu benda kalau nak tahu lelaki ni, kalau testosterone dia lemah, dia tak ada punggung. Okay. Dia akan flat. Memang kita nampak antara orang tua, lelaki tua, ada acceptable lah. Tapi kita nampak dia tak ada curve tu. Check sama-sama untuk dia. Kiwak tu. Ada glute ke tak ada. Kan, tapi saya rasa kalau dia tak mampu untuk buat blood test lah, tu tengok, check kat mirror cukup. Sebenarnya kena semua orang tu, solution dia semua orang muda tu utamanya, lelaki muda, tak kisahlah semua orang lelaki, start daripada hari ni, first kena exercise lah, buat squat yang pakai body weight pun tak apa. Betul. Kan satu hari berapa minit je kena buat. And bila kita lihat kepada kenapa we need to get them into that combat mindset. Negara luar ada macam PLKN, ada hikmat wajib kepada lelaki semua kan. Kau ingat mereka buat tu saja-saja ke? No. You see the countries yang ada hikmat wajib ni, macam South Korea, macam Singapore semua yang buat. You condition the man. Yes. You know what? Get sebab ready. Dia tahu society akan jadi strong, negara strong bila man dia strong. Yes. Kalau lelaki tu lembik, dia akan cari cara mudah. Ambil lah duit, sakau sini, sakau sana. Yeah. Because prinsip is lost. Yes. Dari tu doktor, kadang-kadang orang, contoh mungkin ada orang tak suka doktor kan, haters because you loud. Saya pun sama. Kadang orang ingat orang macam kita ni strong ni macam bahaya tau. Tapi kalau kita tengok sebenarnya weak man yang bahaya. Memanglah. Selalu orang yang terlibat dengan jenayah, pukul wanita, kan, dera, ni semua adalah lelaki yang weak, yang dia tak ada self control. Betul tak? Betul.
That's why kalau kita tengok macam martial art ataupun combat and everything, they don't teach you to attack. They actually teach you to defend, protect. So kalau you tak boleh protect, you're weak lah. You will give up easily. Dan somehow ada macam anasir dalam sedang disuntik dalam masyarakat kita bahawa kan lelaki dia kalau strong dia orang jahat. Perasan tak? Lelaki loud ni dia ni jahat. Macam tu. Dia macam ni. I betul-betul setuju dengan Azri what sebab tu orang takut. It's like this. Kalau lelaki yang strong, kita akan fight for the truth. Kalau lelaki weak, anasir ni senang nak bulldoze and push their agenda through. So easy for control, is it? Control. Yeah. Sebab tu kita tengok kalau kita nak cerita mendalam kan, first attack food industry dulu. Betul. Lepas tu masukkan feed them with weak food. Yes, masukkan entertainment. Lepas tu suntik wanita punya perjuangan equal tu, okay, supaya control the man jadi weak, habis jahanam. Ini kalau you perasan juga, keruntuhan tamadun manusia. Isu feminisme ni, it's actually fought by the more masculine female. Kita tak minta pun perempuan pakai ada six pack ke apa. No, that is not the interest of men. Yeah, betul. Tetapi hari ni kita lihat ramai wanita yang nak train, fitness training yang kau nak body. Dan perasan tak dia orang masukkan dalam filem banyak yang hero dulu wanita di heroin. Tapi sekarang wanita lah hero. Yes. Perasan tak? Perasan. Agenda tu. Kalau you tengok yang macam Marvel punya stage 4, stage 5 punya ni, nampak semua adalah female character. Ya, sebenarnya bagi saya kepada siapa yang tengok hari ni, sebenarnya dia macam ni, antara wanita dan lelaki dia bukan equal, dia saling melengkapi sebenarnya. Betul. Kan? Itu menjadikan kita manusia. Lelaki dia ada kelemahan dia akan dipenuhi oleh wanita. Wanita ada kelemahan dia akan dipenuhi oleh lelaki. Macam tu konsep dia sebenarnya. And bila kita lihat that segment, kalau kita tanya wanita secara face to face lah, you pick lah one guy fit macam you, one guy yang mungkin ada banking degree tapi lembik macam tu ikut, he will have money, but in terms of protection, she will pick you. Yeah. We know the fact. Yes. We know the fact. At one point, when the shit hits the fan, they will go back to the strong man. Yes. Dia akan cari mana lelaki yang strong macam ni. Yes. Betul, saya ada satu macam analogi tapi ni macam keras sikit. Lagi keras lagi bagus. Tak, bukan, kadang mungkin lelaki yelah sekarang entah macam mana kita terikut-ikut satu negara ni, sebab dia masuk ke agenda dalam negara kita ni banyak start dengan makanan dia dulu. Lepas tu dia buka restoran dia semua. Lepas tu kita cuba mengambil dia punya budaya hidup dia kan. Dengan kan diorang semua dipenuhi dengan pembedahan plastik, bukan real pun. So lelaki cenderung untuk jadi macam tu. Okay, bagi saya wanita yang suka lelaki macam ni sebenarnya dia suka ajak teman je, beli shampoo kan, pergi tengok wayang. Betul tak? Tapi untuk memilih orang yang akan menemani hidup dia always looking for strong man. Yes. Memang sebab itu fitrah. Kadang dia orang tak tahu kenapa saya tertarik dekat lelaki maskulin, sebab memang Tuhan jadi macam tu. Dia attract tu macam tu. And another one more interesting thing lah bagi saya, mungkin even I'm non-Muslim kan, kalau kita lihat pada perspektif Islam, that kenapa aurat untuk lelaki ni daripada bahagian navel dia tali pusat sampai ke lutut. You know why? That is the most strongest part. Seperti kita kata training squat semua, because that is sexually desired biologically. Okay. A guy who has good quad, good glute, primitive brain, female akan kata, you know what, this guy strong lah, dia boleh protect lah, dia boleh hunt lah, dia boleh dapat makanan lah, dia kuat lah. And automatically dia boleh produce offspring lah. Tapi nampak tak? Nampak macam something simple, but actually so much a hidden message macam betul. Yeah. So solution apa tadi doktor? Solution again, we need to be strong mentally, fitness. So maksudnya first physical. So semua lelaki kena start physical activity. Dan jangan salah faham, goal dia bukan untuk macam sadar berketak-ketak, dan saya secara terang tidak menggalakkan orang mengambil bahan-bahan yang untuk merangsang pertumbuhan otot semua. Betul. No need pun. Tetapi banyak lelaki muda, they want the fast track, they want the easy way. So macam they will come in and say, "Doktor, I nak cucuk testosteron boleh tak?" So then my answer is, kenapa you nak?
Tapi doktor buat bisnes, kenapa tak jual Tak dia? ada. Kita kena ada prinsip sikit. Okay, so kena faham something. Kalau saya nyak je. Tak boleh. Tak boleh. Prinsip Because tapi then we create a bigger problem. Sebab apa tahu? Yeah. Budak-budak ni kadang-kadang pergi kat gym, belakang bilik tandas, okay, cucuk lah, suka lah. Because boleh beli daripada black market murah. Okay, betul. Then they inject. Tak tahu apa implikasi dia. Memang dalam masa setahun, 2 tahun memang jack up. Memang bagus lah. You tengok, macam mana badan budak Melayu, budak Cina ni. Kaki ayam kecil je. Tapi upper body full, semat. 3 years dan lain kata nak kahwin. Bila kahwin, bulan, 2 bulan, no offspring. Lepas tu check tak ada sperm. So check sebab bila you overdose, and then you tak ada orang untuk guide you. Lepas tu dia akan mengundang kepada pra-ejakulasi. Tak ada. 3 minit. Dia tak boleh inject apa-apa pun. Tak, bukan. Maksudnya kalau dia having sex, 3 minit je kan ni akan berlaku. Dia macam ni. When you go into that topic, dia mudah geli. Dia nilu lah, geli lah and everything kan. Actually, to determine what is a long duration of intimacy kan, kita kena tengok pada physicality dia. You punya breathing position, you punya position ni bersama and everything. Dia banyak faktor. Tetapi bila kita lihat pada isu ni, bila mereka ambil suntikan ni secara melulu because nak body cantik tanpa check apa-apa, lama-lama badan you punya testosterone punya production akan drop. Dan bila drop, dia akan even drop pembentukan sperma. So bila dah drop pembentukan sperma tu, telur yang mungkin besar macam ni jadi kecil macam ni. Aduh, tu yang besar sebelah tu. And then close shop, mandul. Just because nak badan cantik. So bila kita nak decide benda ni kan, kadang-kadang ada yang patient akan datang dalam 40-an and everything, doctor performance I drop. So I have to ask, okay, you dah ada anak ke, family macam mana and everything. Okay, then kita boleh consider untuk support some therapy. Kita tak boleh expect macam lelaki dalam 70-an ada testosteron lelaki 20-an unless dia memang betul-betul fit lah. Memang ada exclusion. Ada guys yang maintain 70-an pun dia boleh maintain. Dia masih boleh produce testosterone. Ada masih boleh buat anak and everything. So sometimes benda ni kita kena anggap as very specific. Kita kena understand the situation one by one. Tapi kita tak boleh macam disebabkan nak duit je, belilah black market, belilah kopi songkok lah, kopi ayam lah. Lepas tu apa impak, mungkin ada yang tak tahu doktor kan. So bila dia contohlah dia ada masalah dalam having sex tu, lelaki tu utamanya ada masalah mungkin 3 minit, 2 minit, 10 saat kan. 10 saat lah. 3 minit tu sudah consider good tau. Oh 3 minit okay. Okay 3 minit okay. Okay, so let's say dia ada problem ni. Okay. So apa akan berlaku? Kat sini datangnya jutawan-jutawan yang tahu kan kat Malaysia ni nak jadi jutawan ni 2 je. Kalau produk lelaki ubat kuat, kalau wanita benda yang untuk putih dan kurus. Itu je confirm jadi jutawan. Agree. Okay? Because masalah tu 50% of the population ada masalah kurang kuat. So sebenarnya punca utama dia adalah pemakanan dan lifestyle. Betul? So kadang-kadang dia orang tak perasan punca utama, tapi dia nak soft dekat kepala takut terus. Tu yang pakai produk kebas. Kan? So apa implikasi dia apa doktor? Long term adakah? Implikasi long term kepada pemakaian macam benda-benda ni, you do not solve the core issue. And then another one more thing, dia bawa also narrative macam sembang kopi tau. Pergi ke kedai mamak, member ni kata, aku boleh main setengah jam, aku boleh main 1 jam. Aku rasa mamak ni 100 meter pun tak boleh lari. Dia berkata dia boleh pimpang. So logic tak? Because a simple question I would ask, kau kata kau boleh main setengah jam. Cuba buat pumping berapa kali depan aku kau boleh buat? Cannot. How many kg you can squat? Tak boleh. So the physical attribute tu pun you tak boleh buat. Takkan kau nak merepek 1 jam lah. It's not logical. Kalau boleh main 1 jam, maksudnya kan Faraj wanita tu jadi sandpaper dah. Wish. Itu tak boleh terus. Sandpaper. Tapi okey tu, this kind of conversation kadang-kadang dia orang tak tahu. Dan saya yakin sehari ni lelaki ada masalah ketagihan porn doktor. Doktor setuju? Apa solution untuk dia orang? Pertama kenapa ketagihan porn ataupun tengok porn ni tak bagus untuk lelaki? Kedua, apa solution? Okay, good. So bila kita lihat ketagihan porn hari ni, dia sangat berbeza with you and me going to school. Dulu. Okay. Memang masalah ni masih satu topik tabu.
dalam masyarakat. Tak payah cerita lah pasal ni. Kau belajar PMR tu, pembiakan tu, bab 1 tu cukup lah. Tetapi curiosity akan berlaku pada waktu remaja. Apa berlaku? Because you are exposed to Western media. Yeah. You nampak cium-cium, you nampak macam soft intention semua ada dalam benda. So curiosity akan berlaku. Tak kisah lelaki ataupun perempuan. Nowadays perempuan pun tengok porn sebanyak lelaki. Yeah, betul. Okay? And mereka ada gadget lagi. Lagi dahsyat. Oh, alat-alat ni Toy. Sebab tu dia tak perlukan lelaki. Betul. So bila kita lihat pada exposure of pornography ni, apa yang berlaku is brain you akan pergi kepada position that, you know what, it's easy mah, I just flick. Tetapi now it's worse. In our generation, kalau seorang ada buat CD ke satu majalah ke, majalah dengan CD tu akan tawaf satu sekolah. Mungkin yang orang yang dapat last CD tu kesian lah. Mungkin dia tempat tengok stuck macam tu. Okay. But today, it's on your fingertips. And apa yang menjadi lebih teruk is, I just need to close my door. I don't need to subscribe. It's free. Aku akan flip kepada apa aku suka. And this thing sangat dangerous. And I namakan benda ni is digital polygamy. Oh. That means kan, aku lelaki, aku tengok, aku boleh flip saja. Aku nak bentuk badan macam ni. Aku nak warna kulit macam ni. Aku nak tengok style ni. So easy to nak choose untuk penuhi. It's not even easy to choose is okay. Overload. So the brain goes into a position that, you know what, I can bang the whole world just by sitting down here. Dopamine dia akan, aku nak lagi lah. Because sex is addictive. Sex is pleasurable. Sex is orgasmic. So the badan akan pergi. Dia macam a position of cocaine in the brain. Okay. So when the body goes to, at one point, badan you akan pergi kepada satu position that, hey, hold on. Why are you doing this? You are not the only one who's going to fertilize the whole world. And dia akan kick in satu hormon. Dengar pada tu. It's called prolactin. Hormon prolactin ni biasanya perempuan akan keluarkan masa dia menyusu. But this hormone akan go in and naik, and dia akan shut testosterone down. Dia kata macam handbrake lah. Engkau ni lepas tengok mesti nak keluarkan. So shut down the brain. And then they go into that depression mode. They say, kenapa? I have no interest in female lah. Kalau aku drive kat jalan raya pun, ada awet yang cun dekat bus stop, aku takkan toleh pun. Dia maksudnya dia jadi macam immune lah. No, immune is like de-immune. Ui, shit. Rosak otak dia. So then they will come and say like, you know what, doctor? Dulu I'm okay. Sekarang ni, I have no interest in female at all. What happened? Apa impact dia on career and life, doktor? Depression. Oh. Dia mood, dia tak ada confidence. Because when you have testosterone, it's like you go in, you bang the table, get it done. Yeah. But when there's no testosterone and this prolactin already hijack the body, hijack the brain, dia akan pergi macam, yes boss. Okay, nampak lesu lah. Dia takkan jadi authority. Kalau dapat orang macam ni, dari contoh saya owner kepada negara, dapat orang macam ni, senang saya kontrol negara. Memang. They like that. Yes. Mereka suka benda tu. Sebab tu industri ni dia billion, betul tak? Yes. Kan? So keep them weak, keep them macam tu. So bila situation macam ni, lelaki ni akan tertekan tak? Ada juga situation macam yang saya akan tengok dekat klinik, di mana baru kahwin 2 minggu, the wife akan drag dia datang. Doctor, it's not functioning. Baru 2 minggu kahwin? Tak jalan. Umur? 20-an, bawah 30-an. I akan tengok lelaki 30-an lagi banyak daripada lelaki 50-an dan 60-an. Period. Yang sekarang, zaman sekarang? Now. Kalau digging punca, ni lah, tengok porn, kind of thing, pemakanan semua. Wish. And then, bila datang, Puan, I minta you duduk kat luar sekejap. I kena cuci dia sikit. And then, I'm still addicted. I still tengok. So, bila ada situation dia still tengok tu, maksudnya kan, walaupun dia kahwin dengan perempuan, physical attribute lengkap wanita ni, tetapi brain dia kata, weh, kau buka lah Pornhub tu, lagi bantap kat sana. Okay. Because you see, what you see in that thing is professional pornography versus a healthy female yang cukup sifat manusia normal. Yes. So sebenarnya they don't like normal already now. Dan semua yang diorang, mungkin ada orang tak tahu, yang diorang portray dalam tu semua, itu semua fake. Even contoh katakanlah dalam IG dia tengok ada orang workout, right?
Oh badan dia punya six pack macam roti tu. Satu. Lepas tu dia tunjuk apa exercise for this. You want this, do this. Buat macam ni je. So ada budak dia tak faham, dia buat macam tu sampai tiupan sangkakala nanti dah kiamat, tak jadi apa-apa, perut dia makin kembung ke depan. Betul. Dia tak faham. Yes. Sebenarnya itu semua fake. Manusia, contoh tu dari segi buat badan pun tak ramai orang faham tau. Kita nak tubuh badan kita yang kita boleh maintain, yang kita ada energy kan. Bila kita punya body fat terlalu rendah, kita akan jadi lembik. Betul. Hormon tidak berfungsi tak dengan boleh. betul. And even kalau kita katakan macam bodybuilder punya masuk competition, yang kita nampak tu fat percentage drop 7%, lower 3%. Dia hanya boleh maintain benda tu untuk hari tu je. Kalau esok dia macam tu, kita tolak sekali jatuh dia. Because dia dah buat drying dah, macam-macam. Kadang orang tak faham tu. Tapi the media dah portray situation macam tu kepada lelaki. Kau nak jadi macam ni, female kau kena jadi macam ni, baru kira mantap. Contoh katakanlah kita tengok cerita yang daripada negara katakanlah Korea. Kalau kita kan pelakon wanita dia tu, wajah tu macam terletak ngam-ngam, macam tak ada cacat cela. So bila ada katakanlah lelaki atau perempuan consume cerita ni beratus-ratus episod, apa impak dia? Saya rasa dia conditioning sama, lah. Dia akan bila tengok diri dia kat cermin, alamak muka aku dah pecah-pecah lah. Jadi low self esteem. Sebab dia rasa dia nak macam tu. Sedangkan semua pelakon tu semua kan dah operation, semua dia buat purpose dia untuk entertainment. Betul. So you must understand that macam apa yang Azri kata, this culture dia very sophisticated. Maksudnya kan, they need to see dalam 80s 90s and masa kita muda, the idea is blonde. Our generation ni kira macam blonde ni, kira macam kalau awet kau blonde tu kira macam mantap lah, you are the don lah, rambut blonde tapi sekarang ni dia dah pindah kepada kat sini. Orang yang sama je buat benda-benda ni. So they bring this narrative is in order first I show you the K culture dulu. Movie ni putih series, kurus kan, series and everything. Lepas tu aku jual kau produk. So that is actually a marketing. Yang kita tak nampak. Dia macam ideology lah. Macam saya belajar 6 tahun dekat Russia. Aku ni kira macam mental tu macam Russian. So masa saya umur 20 tahun, it's like narrative yang dibawakan oleh media, western media ni, Russia ni mesti the bad guy. Tak sama macam real kan, on the street. And then when you go into Russia as a student masa tu, kau tak tahu cakap bahasa Russian, everything kau kena belajar. You kan fikir, kenapa the idea is wrong? Kenapa these people sebenarnya dia tak kacau orang pun? Tapi how the media dengan movie dia portray, they always the bad guy. Dia kalau even macam perang ni semua, dia ada bad guy. Tapi sedangkan kalau baca story lain pula cerita. So it's that kind of grooming that they buat. Berbalik kepada isu lelaki ni. So saya rasa bila satu orang tu dia jaga diri dia betul-betul, seorang lelaki dia akan ada ability untuk say no walaupun orang seluruh masyarakat ni tanam satu benda dalam kepala otak dia, dia always ada keberanian untuk say no. Kan contoh macam doktor kita tahu waktu corona bana lo, dia seorang muncul bla bla bla. Okey, saya nak tanya doktor. Apakah dia punya turning point membentuk satu pemikiran yang berlawan dengan arus ataupun pemahaman biasa masyarakat? Sebab kita sepaham kita, contoh doktor ni sepatutnya jinak lah. Faham tak? Follow. Betul. Contoh. Betul. You must follow the order. Sebab memang kita faham pun universiti lahirkan untuk diorang ni follow. Kita jadi macam untuk faham lah. Masa revolusi industri pun memang itu first John D. Rockefeller punya matlamat. Betul. So obey kan. Jadi apa yang turning point untuk doktor? Boleh share? Mungkin ada terpijak kaca ke apa? Tak, peristiwa tu. Actually background saya tu memang very very unique. 3 years of my life masa saya kerja kat Kementerian Kesihatan, saya kerja dalam enforcement tau, penguatkuasaan. So my background ni KKM KKM. I belajar law, perundangan, macam mana nak buat pelesenan everything. And another one more thing, I'm trained in intelligence. Okay. So
when something like this at a national level, something was not right. Something benda macam, bukan kata we are against any vaccination apa. Kita still good. Kita kena promote apa benda yang betul. Tapi when something was not right, and then they kept pushing the narrative, and I said like, look, you got to do this lah bro. You're the only one who can do this. The other clinicians semua akan keep quiet. Because they don't have that capability, they don't have the technicality to go for this. It's a suicide mission. Okay. You go in, it's either one thing. You come out alive or you don't. Yeah. But that night, bila aku baca dokumen, I said, wah, ini benda yang aku kena take down ni. You have to go for the kill. Okay. You tak boleh. If not means you will be eaten. Itu satu benda. Tetapi apa yang berlaku sekarang? Tengoklah. Ada sesiapa doktor berani tak come face to face? I will show you all the data that we did some big mistakes. Tapi semua akan diam. Yeah. Sekarang, oh bagus kau pergi. I said, you know what? How many people mati sekarang? How many people ada kesan sampingan sekarang? Berapa banyak duit belanja? Boleh beli benda macam ventilator dengan guna WhatsApp pun. Kita halalkan benda-benda ni. Everybody akan cuci tangan. Aku tak tahulah, aku ikut ni lah, aku tak tahu. But the information was there. Yeah. You just needed to call the people, the brave guys, come. We need to talk to you. What are you talking about? Let's show you. Let's see what you got. Tapi kalau you tak nak tengok benda tu, maksudnya you bersubahat. Okay. So saya rasa ni antara salah satu faktor as a man tu. Yes. Kan? So maksudnya doktor ada rasa man Dia tu. macam ni. I think that goes a lot from that football mentality lah. That you have, I have. Macam I pun main central midfielder kind of position right. You must understand, at some point you kena turun bawah and go up. And you have to do sometimes the magic to get the team to win, even though when the team is losing tau. Yeah. Betul. Dan sebenarnya saya selalu share dengan kawan-kawan lelaki kat luar sana kan. Macam saya ada group kan, group lelaki semua kan. So kita kena ada ability, sebab kita ada akal sebenarnya. Cuma kita being program untuk follow semua dan jangan tanya apa-apa. Okay? So kita dia membunuh kemampuan manusia untuk berfikir kan. Contoh, katakanlah saya orang biasa. Bila saya pergi klinik atau jumpa doktor, kalau dia advise saya untuk ambil certain ubat, saya ada hak untuk tanya, why should I? Correct. Betul tak? Itu hak you. Yes. Why should I? Doktor nak tahu tak? Ada orang, kalau kita orang biasa, kita tanya kenapa saya perlu buat kepada orang yang lebih ahli, dia akan marah kita, kenapa kau pergi tanya? Kau lagi pandai daripada dia ke? Nampak tak? Kita sedang menjahanamkan kepala otak manusia bahawa jangan tanya, follow semua. Kalau suruh kau terjun masuk lubang, semua terjun. Itu yang dia nak create sebenarnya. Itu yang selalu namakan dia ada banyak sheeple mentality ni. Tak, sebab bagi saya contoh, katakanlah saya ada pertanyaan, disebabkan saya orang yang ada banyak pertanyaan, saya dapat banyak knowledge. Just imagine manusia yang sepanjang hidup dia tak belajar benda baru, apa akan jadi? Okay, rosak otak dia. Dan ini salah satu elemen yang banyak terjadi dalam golongan lelaki hari ni. Kalau kita sit down dengan dia orang, doktor biasa tak jumpa kawan yang 10 tahun lepas kita kenal dia, sampai sekarang dia masih sama. Banyak. Kan, tak ada conversation baru, tak ada knowledge baru, tak ada benda yang interesting. Sometimes macam you katalah, sometimes when we meet our old friends, kita terpaksa dictate the whole table. Betul? Yeah. You perasan tak? Yes. I think you would do that. Yes. I will have to do that. Macam, kenapa? Why you guys are so boring? Yeah. Semua kau nak dengar cerita aku je. Betul. So apa kau buat dalam hidup ni? Langsung tak ada apa-apa. Sebab kalau bila saya cakap benda ni kat luar, orang marah. So orang cakap saya belagak. Contoh saya cakap, korang sekolah dah lah wakil sekolah simpanan. Okay. Tak, okay, satu hal. Tak apa. Paling kuat pun wakil hari sains tu, wakil buat plasticine. Okay lah. Lepas tu bila jadi remaja masuk universiti, CGPA pun 2.1. Okay? So bila kerja pun malas nak pergi kerja, malas nak punch card. Kahwin pun kahwin dengan perempuan yang jenis meroyan. Sampai bila hidup kau nak terus fail? Takkan sampai mati. Come on. Kan? At least dalam hidup ni, yang mana dah lepas lah. Sekarang why not be a better man? Contoh lah, saya sekolah akademik saya tak sukses. Tapi saya rasa okay, tak apalah. Dulu dah habis. Why not? Dah besar ni, saya kena lawan lah balik. So saya buka college saya sendiri.
Bagus tu. Kan? Okay. Contoh saya If we dulu. cannot learn, we teach them. Ya, contoh dulu saya waktu saya SPM, penulisan bahasa Melayu tu saya tak dapat A. Saya pilih apa tahu doktor? Aku sebatang pen kilometrika warna. Ingat tak? Bibliografi yang bernama. Tak dapat A. Tapi bila dah besar, dah dewasa, bila saya praktis, saya ada buku saya sendiri. Saya tulis kat Facebook kan. Jadi sebenarnya kadang-kadang ni kita boleh cerita lagi lah sistem education yang banyak limitation dalam kepala otak apa semua ni. Jadi kita nak bagi message kat lelaki sebenarnya. Dan okay, doktor tengok kita diprogramkan bahawa sukses tu dekat satu je, perasan tak? Betul. Maksudnya on the financial part je. Orang faham berjaya ni kaya. Semua orang macam tu lah sebenarnya. Tapi ya siapa yang konon-konon humble tu kata oh saya berjaya ni bla-bla-bla, tak, shut up. Berjaya ni semua orang fikir duit je. Kan, betul tak? Because itu adalah satu equity yang kita look at lah. Ya, dan semua nampak satu je. Bila dia kaya, katakanlah duit dia banyak, on the physical out, on the mental out, kan? Jadi saya ajak orang, why not kita sukses semua? Biasa tak dengar dulu ada satu tagline yang famous kan, tak handsome tak apa, janji kaya. Bagi saya ini adalah limitation, rugi. Why not kita handsome, kaya, fit, boleh main bola, boleh bercakap, boleh menulis, why not semua? Betul. Kan? Sebab boleh. Because you see, the capitalist market ni hanya terjurus kepada, tak apalah, you are just a sheep. Kalau sheep ni makan banyak, dia besar. Kalau besar ni kita boleh sembelih dia. Okay. So I always have this term saying that the sheep always end at the slaughterhouse. Dia akan disembelihkan oleh gembala dia. Yeah. So siapa gembala you? Is it God? Or are you the slave of the system? Yeah. And bila kita lihat, as you said, the mentality tu of like, tak apalah, I'll just take one, I will lose two. I will just not have that pretty wife. I will not have that nice car. Tak apalah. No, it's not that tak apa. No, you can have it. Tetapi bila your success is good, all of this akan datang. All of this automatically akan dihantar kepada you because people value the progress. People value that achievement. Sama macam budak-budak sekarang. Sometimes kita lihat lepas form 5 tak ada kemahiran. Okay lah, tak apalah, aku bawa e-hailing, aku buat okay, how long you going to do this? What's your plan? 2 tahun lagi tiba-tiba ada drone. You lost all your youth. Shit. To slave. Hantar makanan pakai drone anytime boleh jadi. Benda tu dah jadi. They already testing kat sini pun. Sudah. So faham tak? Benda ni akan datang. Tetapi you sold your youth for small money. Yeah. You boleh buat. Aku muda lah. You know masa kita muda, kalau kau nak kerja sampai pukul 11 pun boleh. Non-stop. Tidur, esok pagi buat benda sama. Memang dapat 3,000, 4,000. Of course. Kalau kau nak bandingkan 4,000 tu dengan doktor yang keluar 26 tahun gaji 2,800, liability dia jaga orang yang hidup atau mati tu. UD41 kan. Senang je buat kerja tu. But education, sama ada you nak belajar IT ke, you nak belajar design ke, you nak maksudnya belajar, kena cari satu skill dan jadi expert dalam skill tu. Always kena ada. Kena ada skill. Because skill tu still in demand. Walaupun kata ada AI nak datang ke apa-apa kan. Still. Then that's how the world works. Exchange of value. Correct. So are you up your value now? Because if you go into a system that is easy, you tak ada boss nak tegur you, tak ada mentor and everything, you just talk to the AI. AI kata hantar produk ke A. Pergi drop, cing, dapat cash. Hantar produk kepada B, cing, cash. No, they are just making you the slave. This is the most modernized slavery. Okay. Without a boss, the machine becomes your boss. That is modern slavery. So apa pendapat doktor bagi mengakhiri podcast kita? Banyak benda lagi, Kodak pun tak banyak. Kodak pun dah bankrupt. Doktor, apa doktor faham tentang modern slavery? Bila kita lihat pada modern slavery ni, I think I will say that who is your God? Because independence ni, takut kepada siapa? Oh, itu maksud modern slavery. Who is your God? Who's yang you takut? Apa yang you bertakwa kepada? What is your motivation? Who do you serve? Itu satu subjek yang very very big. Who do you serve ni? Do you serve yourself? Do you serve the community? Do you serve your nation? Do
Do you serve just your wife? Takut bini. Ada banyak benda macam ni. So pelengkap tu kita kena lihat that male punya pokok ni is memang kita hunter gatherer. Memang kita pack people. We are strong because lelaki sama kita kuat. Lepas tu kita boleh pergi hunting. Because human ni by biology is pack hunter. Pack hunter maksudnya kan, engkau Azri jaga area ni, aku jaga area ni, dia ada team dia akan ambush and kita akan dapat kill together. Because you seorang tak boleh bawa satu binatang nak makan. Okay. We share the cake. But one part of the team is weak means kita yang kuhulu gile. They are just waiting for the Lauk. bukan lauk. The leftover. So bila ada mentality yang leftover ni, dia akan kata, okay lah tak apa, aku dapat sikit pun tak apalah. You take the best meat, you bagi aku sikit cukup. Dia akan buat community tu jadi weak. Lepas tu akan ada macam banyak, oh ni kategori B1, ni kategori B, ni M lah, ni T lah. Sebenarnya tu pembahagian jenis-jenis ni lah. Gila lah. Jadi you class them ready terus. Kasta tanpa perasan And you tengok something, business people, yourself, myself, kalau satu minggu 3-4 kali tak pergi gym, tak buat grounding, tak pergi padang ke apa-apa, aku jadi psycho. Betul. You will be psycho juga. Macam, you know what, ini indoctrination aku daripada umur 13-14 tahun. Kalau tak turun, tak ada fitness ni, macam that day is dia not lifestyle dia macam tak makan ke ini kan. Betul. And kita tak sanggup tak makan untuk buat benda tu. I will cancel the meeting just to go to the gym. Yes. But kalau you dalam slavery mode, no need lah this one, no need lah, kita dapat ni cukup. Because why? The conditioning of the purpose tu tak ada. Because aku susah. Dia mentality dia have negative belief. Negative belief ni kalau belajar NLP and everything kan, dia kenapa dia condition lelaki ni semua benda tak boleh. Dia macam bukan bangun pagi ni, okay, hari ni aku ada 5 task. 5 task ni aku akan kasih settle. And then my day is complete. Tapi they will go into a position of buat 2 ni tak apalah, 3 ni kita tengok lagi. Follow the flow. And then another one more big thing, I feel lah, I might be wrong or right, is this term, insyaAllah. Banyak orang misuse this term. Ya, sebenarnya insyaAllah tu kita punya kepercayaan dan yakin bahawa dengan izin Allah akan terjadi sesuatu macam tu. Tapi apa yang berlaku sebaliknya is dia bukan I will do it by God's will. Or another version is by God's will I will try to do it. Okay. Faham tak? Deep tau. Dua perkataan you switch saja, the sentence tu akan tukar. Dia tak ada weight sebenarnya kan? Dia tak ada weight. InsyaAllah firm. Bagi aku akan buat dengan izin Allah. Correct. Dia akan jadi. Betul. Yang tu. Betul. Tapi insyaAllah tengok macam mana. Macam tu. Kau nak pergi sign contract pun dia kata macam tu. Okay, tu firm as a man tu dia tak ada lah. Tapi benda-benda yang tadi kita bincang kan, testosteron akan jadi dia determine. Ya, kadang orang ingat testosteron ni memang untuk seks je. Tak ada. Sebenarnya dia merangkumi masculinity sebagai lelaki. Ada satu study yang tunjuk successful businessmen have high testosterone. Leaders have high testosterone because dia kena command. Dia kena jadi, whether we call it alpha ke tak ada alpha ke, they need to dictate the boardroom. They kena dictate the team. We have to go to war. I will lead. I will be the front. Bukan aku duduk belakang. Aku duduk front man. So the other lelaki, sama ada dia beta ke lambda ke apa ke, dia akan jadi pengikut. And satu benda yang akan perasan, high testosterone businessmen, they do not want to hear opinions. Maksudnya kan, dalam boardroom tu, dia dah tahu apa nak buat. Get it done. I will see it 4 o'clock. Shut up! Correct. Buat. Aku tak nak perlu banyak idea dah kan. Aku nak ramai executor macam tu. Betul. So 5 o'clock on my table. Dia tak ada macam you nak apa? Tapi selalu macam ni orang akan cakap belagak. Tak ada. Belagak, sombong. Tapi benda tu very important dalam male characteristic. Bukan kita kata untuk on a negative way, tapi on a positive way lah. Kita boleh buat cara betul. Bukannya kita nak kita nak manja-manja. Bukan zalim kat orang. Kan saya nampak ada orang disebabkan golongan yang bukan macam saya ni, diramai semakin ramai macam tu. So bila tengok tak sama tu cenderung untuk rasa tak suka.
So dia menidakkan apa saya cakap. Oh, sebenarnya saya cakap benda yang betul. Betul. Fact. Yang the last thing you said, macam nak tingkatkan ni yang you ungkitkan tentang sleep. Tidur ni sangat-sangat penting. Okay. Especially the lesser sleep you get, the lower the testosterone. Okay, dengar ni korang. Dia ni selalu tidur lambat doktor. Memang semua menguda pergi clubbing ni. Tak tahu. Bukan Mulai clubbing esok. ni. Tak, ni semua jinak tapi selalu kerja. Mulai esok kan. Kita hadkan office sampai pukul 6 je. Lepas tu semua kena malam ni. Lepas tu pagi memang kena matahari. And satu benda yang sangat menarik is badan kita ni ada liver clock tau. Ni dalam nutrition kita say. Liver clock ni yang sangat menarik ni, dia akan mula lepas time sembahyang isyak. Oh. And it will go up to about 2 o'clock in the morning. And if you miss that time, itulah tempat liver tu untuk buat clean up. Macam defragment lah. If you miss that time, esok alam flora tu datang. Okay. Stock dia. So dia akan ada pile up. So bila toksin pile up, liver akan kata, hey, aku kena clear up toksin ni semua. Sama ada alkohol lah, tu lah ni. I kena clear that up before I can prepare the good stuff. So the body start to slack. Obesity, dia tak tahu macam nak manage sugar dia. Alcohol issues, drop it. Smoking, ada issue tak? Confirm. Smoking also will cause erection issue. And then lagi satu, you kata pagi-pagi untuk dapat cahaya matahari, vitamin D. Very important, especially untuk pergi buat grounding. Sebab tu kalau tengok macam petani and everything. Strong dia orang. Yes. Tak, walaupun mereka tak pergi kampung gym ni and everything. lain lah. Kita tengok atuk-atuk itu. Yes. Lain lah. Sebab apa? They follow universal protocol. Universal protocol ni maksudnya kan, dia tidur pukul 9:30 lepas sembahyang, tidur, subuh dia bangun pagi macam pukul 4, 4:30, sembahyang and everything, terus pergi sawah. And then they work sampai tengah hari, rest, sometimes they have a short nap. Lepas tu dia buat mending peralatan-peralatan dia, mungkin petang keluar sikit, belum maghrib back home. So faham tak? Itu kita belum cerita lagi power of nap tu kan. Banyak episod kita buat ni Okay doktor, terakhir sekali nasihat untuk kawan-kawan kita yang lelaki khususnya, sebab wanita ni semua dia dah banyak advice. Wanita hari ni ada rancangan, kita tak ada. Lelaki hari ni. Okay doktor, for the youngsters ataupun yang dah usang, untuk lelaki semua doktor, apa yang solution yang kita boleh buat? Okay, to all Azri Walter punya fans, I think bagus that you guys follow him. I think Azri has been satu motivator yang I pun follow, and I've been studying your character lama. So doktor rasa saya macam mana? Dah bercerita lah. Kalau kau ambil darah kat sini, testosterone dia mesti high ni. Okay, so very very important. Sama ada you satu lelaki yang dalam usia belasan tahun, ataupun dalam umur 20-an, 30-an ada career, starting blooming career, 40s mungkin you dah ada anak, 50s you macam dalam sunset of your career ataupun it's not over. The journey is very different from men. It's satu proses yang kita akan lalui. Okay, kita akan lalui. Sometimes there are ups and down, tetapi kita kena ada pack. Kita kena ada team of men yang boleh motivate secara sesama sendiri. Maybe I'm motivating secara health education. Azri is motivating secara the mental fitness. Tetapi kesinambungan benda-benda ni sangat-sangat penting. You must know that there are strong men out there who is looking for you to get you back on track. Itu satu penting. Okay. So, thank you very much Dr. Roland. Enyak sampai lunyai.